Baik, kita kembali lagi menerus Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung untuk mereka yang berpuasa kepada audio yang baru saja menyaksikan. Ada segmen yang kita nantikan, segmen pembangunan masyarakat dengan tajuk yang begitu mantap. Kan kalau tadi plastik tu payah diproses. Ini manusia plastik. Payah kita ni memproses. Puan Irnawati binti Haji Mahir, Pegawai Pembangunan Masyarakat di sebelah kiri Atul pagi ini bersama kita. Assalamualaikum Puan Irnawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Macam mana puasa setakat ini? Alhamdulillah, belum pulang ke gerai Ramadan juga. Sama kan? Sempat mendengar perbualan kita gerai Ramadan tadi ya. Mendengar. Macam mana strategi Puan ni kalau sekiranya hendak menuju ke gerai Ramadan? Biasanya kalau ikut pengalaman yang dulu lah, pasal ni belum lagi kena. You mesti dituju juga sudah ke mana dan juga apakan di Bali. Macam itulah. Tadi Wali katanya bawa beg, apa ni? Bawa bukan plastik bag semula. Beg kita semula yang damit. Muat tak? Kalau roti john, sebutinglah muatnya. Muat, ataupun terkeluar lagi roti johnnya. Ada kebuahan damit tapi dia damitnya. Tapi belanjanya. Belanjanya berapa tadi? RM30. Jajan-jajannya ada jajan. RM30 atau sudah naik betul kosnya. Mahal tu ya. RM20. Kalau gaji sehari berapa ringgit? 18, 22, 21. Kena kira. Tetapi itulah ya. Apabila kita ni sudah berada di sana, barulah kita ni tahu sama ada kita ni dapat ke indah menghadapi cabaran tersebut. Baru tadi tahu langit tu tinggi atau rendah. Cuma tu kena. Ternyata kita kalah di sana. Tetapi alhamdulillah lah ya. Strategi kedua yang saya dapati berbatas RM30. Dia telah habis kita ni belanja. Dia telah habis tapi tetap RM30. Fikirkan kurang tu dia manusia plastik namanya. Contoh rupanya sudah ni. Manusia plastik ni macam mana Puan? Kita kurang mengetahui dengan lengkapnya tajuk yang diketengakan untuk hari ini. Sebagai mukadimah mungkin boleh disampaikan kepada penonton kita ini. Baik, terima kasih Wali dan juga Atul. Alhamdulillah hari ini kita ni berjumpa. Walaupun dalam keadaan yang perasan-perasan di negeri luar dan cabaran-cabarannya tertentu, tapi sebelum tadi bincangkan, saya suka mengenai dengan strategi tadi itu. Tapi ialah kalau sekiranya 30 sudah belanjakannya, artinya ada duit untuk beli minyak kereta tu. Kereta mesti full sudah minyaknya. Tapi yang bagi giliatin ya, sebabnya tadi Wali katanya yang bawa beg kita semula yang damit supaya Indah banyak membalik. Tapi strategi itu dia berhasil. Berhasil strateginya. Sama seperti strategi saya sendiri. Kalau shopping, kan ada sekarang ni shopping cart yang besar sama yang cute yang damit tu kan? Saya akan pakai yang damit. Dan fikiran penuh ni. Kalau kan penuh punnya sikit, Indah sama juga. Sama je ceritanya. Jadi sebenarnya pengawalan diri kita ni. Betul. Dan juga kadang-kadang ya psikologi je lah. Kalau kita ni dalam keadaan lapar tu, karena banyak tais liur kita ni. Sebabnya yang dulu ya macam kita bercinta bah. Kalau tadi bercinta kan, tadi melihat dulu, oh handsome is Walia. Bininya lah bukan aku. Jadi katanya ke hati kan, jatuh cinta ya terus. Sama macam tadi, kalau dalam keadaan lapar, kita ni akan melihat makanan itu. Sebelum kita ni, apa itu nama makan, kita ni lihat dulu kan. Nyaman usulnya makanan ni. Usulnya nyaman. Tapi itulah, strateginya lagi rasanya tambah Wali yang ketiga. Yang orang pernah merasai ada review mengenai dengan produk itu. Itu strateginya. Dan juga macam tadi, contohnya roti john sajalah. Ramai kali penjual roti john. Betul. Tapi mungkin Wali punya preference barangkali yang ada timun. Barangkali di Brunei berapa orang hanya membuat itu, you know. So dapat ditargetkan arahnya saja mengorder. Lepas tu ambil balik sebabnya kita ni sebenarnya makan sewaktu sungkai itu dah banyak yang dimakan. Cuma kita ni sebenarnya mau minum. Tapi itulah yang itu ni kita ni punya andangnya kita ni punya norma bah. Kalau kita ni dalam keadaan lapar, kita ni akan kenyamanan tak semua takkan diangkut. Strategi ketiga Wali tambah review daripada orang lain or family kita ni ataupun itu tu tempat kita ni biasa membali. Yang senang lagi kan macam saya sendirilah kalau beli roti john saya akan tax. Tax lepas tu datang sana ambil dan balik. Sebenarnya
Ketani bekerja sehingga pukul 2. Tapi kadang-kadang ada yang extended time-nya juga overtime. Tapi tertunda ada sempat memasak hal teks saja yang Ketani biasa balik tu dan Ketani ambil collect pick up yang orang Ketani sekarang dan bawa balik baru tak ready. Ready. Tapi manusia plastik macam mana? Saya tu bukan kategori manusia plastik pasal ada perancangan. Ada perancangan. Tetapi gagal. Ya, sudah tu gagal kan? Lurus dah. Sekurang-kurangnya ada usaha. Ya, tapi tetap gagal. Sepatutnya ditingkatkan lagi lah usaha tu. Okey, sebenarnya kalau kita ni kan fikirkan bersamalah, macam tadi Atul juga ada menyebutkan mengenai dengan plastik. Memang betul lah kalau kita ni perhatikan je di negara kita ni ya. Kita ni memang cuba untuk benar-benar mengurangkan penggunaan plastik. Okey, yang nampak ketara adalah masa kita ni shopping. Mula-mula sehari. Riuh, membalik tu ni macam-macam. Riuh kita ni. Lepas satu ditambah lagi. Dah tu, ya jualnya. Riuh kita ni lakat. Tapi apabila sudah menjadi kebiasaan, tinggalan pulang dalam kereta. Berbalik semula ke kereta. Kadang-kadang membalik je lagi tu. Depan cashier, ya Allah lupa kudang balik lagi satu. Lamit. Lupa je tu. Tapi saya kan mengongsikan je. Ini adalah pencapaian negara kita ni. Mesti dibaca. Jadi Brunei mencatat pencapaian dengan inisiatif setiap hari tanpa plastik. Okay, ini saya petik daripada artikel. So in 2019 jadi penggunaan ketani tanpa plastik ini setiap hari. Ketani sebenarnya memakai plastik. Ini kajian Jastri bukan saya mengkaji. Jastri mengkaji penggunaan beg plastik setiap hari Sabtu dan Ahad. Dulu kan ujung minggu tu ujung minggu saja catat sebelum semua. Penggunaannya satu kadai saja 3,000 ke 8,000 plastik. Plastik bag tu bang. And then setahun dalam kiraannya 144,000 ke 393,600 beg. Kan jadinya sebenarnya benar pencapaian kita ni tu tanpa penggunaan beg plastik kan ni di kedai-kedai sudah anulah dapat kita ni banggakan lah. And then jangan tengok lah tu kalau banyak pun kadang-kadang orang kita ni time-time Ramadan ni lah kita ni akan bersedekah ke bahapa kita ni bagi tu pakai recycle bag dan orang yang kita ni sedekahkan itu yang memakai lagi amal jariah kita ni tu bersambung-sambung. Bukan saja bag itu kita ni recycle, amal jariah kita ni pun recycle juga. Jadi mengenai dengan plastik ni tadi kita ni tahu komponen plastik ni ia adalah komponen yang pelbagai lah. Namanya beriwatir pulang apa tu yang saya pernah baca monomer, copolymer, polimer, bewatir, macam itulah kerana dia punya komponen-komponen itulah. Jadi chemical lah tu barang-barang yang chemical lah. Jadi apabila kita ni membakar plastik ni pun kita ni akan mendapat apa tu produk yang indah bagus je setelah kita ni membakar plastik berkenaan. Kalau sekiranya pun ia dikomposnya kita ni ia mereput pun ia akan juga mengeluarkan kimia-kimia bahan-bahan kimia macam itulah. Jadi kalau kan kita ni kaitkan dengan manusia, kita inilah yang akan kita bincangkan adalah manusia yang barangkali toksik. Baru tadi manusia yang toksik ya. Cuba. Let's see. Okay. Jadi kalau kita ni fikirkan ini kita ni kan mengambil sukut Ramadan sebenarnya. Dan sebenarnya Rasulullah sudah ada menasihatkan kita ni biarlah kita ni itu menjadi yang lebih baik today daripada kita ni kemarin yang sebelumnya. Jadi mengapa kita ni itu indah mengambil segala pengajaran ni? Sebenarnya benda tu simple. Kita ni jangan confusekan lagi kehidupan kita ni. Kan macam si Wali tadi kan aku balik bawahnya sampai hati damit tapi gagal roti John tu keluar dia balulah baby John. Itu strateginya supaya anda nampak keluar belian ya roti John ya. Macam itulah. Jadi kenapa kita ni indah kembali kepada asas.
yang sebenarnya ia adalah satu nasihat yang boleh kita ni ambil, and then untuk pembangunan diri kita ni bukan sahaja dari segi kita ni bekerja, bagus satulah tu. Kalau you on air, ya Allah ramai orang melike. Si Wali apa lagi? Menyanyi tu lagi. Ada menyanyi tu. Saya melihat menyanyi. Dah keluar CTV. Tapi keluar somewhere. Kan ada manfaatnya sebenarnya. Dan kenapa kita ni berniatlah tu sebenarnya untuk menjadi seorang yang menyusahkan orang. Does it help? Ia tidak akan menolong. Karena macam perkara tu senang. Wali kita ni ni saya plan lah sama Wali. Wali kita ni kan mengadakan tahlil, jemputlah penerbit pada hari ini untuk majlis berkenaan. Simple kan? Sekali perlu apa? Perlu je Wali bertanyakan, tuan kita free kah indah? Tapi ni nyok. Entah tuan hatinya aku mau cakap sama you know. Perkara itu toksiknya si Wali pula. Sorry Wali. Contoh jadi pemikiran yang ada pemikiran yang negatif. Macam kan pemikiran negatif ni ia akan membuatkan kita ni membuat sangkaan, menyangka, dan kemudiannya kita ni akan buat pelbagai andaian. Sedangkan kita ni belum tahu lagi benda itu benar ataupun indah. Di sana perkara yang mudah menjadi satu perkara yang susah dan satu perkara yang menyusahkan, bukan sahaja untuk orang berkenaan tetapi untuk lingkungan di sekeliling itu. Betul. Macam itulah. Jadi manusia plastik, kalau sekiranya yang toksik letak, plastik asin ia toksik lah. Kalau ia toksik, ia berada dalam lingkungan organisasi itu, banyak lagi perkara-perkara lain yang berbangkit. Contoh sahaja konflik. Okey, bukan konflik. Macam yang puasa ni semua makanan. Tadi sudah resipi creme brulee. Yang macam itulah. Kalau apa melihat awan macam chicken wing dia yang macam chicken wing dia awan macam ayam. Semua kita dia nampak macam makanan. So kalau dalam organisasi itu ada certain konflik yang terjadi, macam mana kita ni meleraikan konflik berkenaan? Kadang-kadang perkara itu bukanlah satu perkara yang besar, as in jadi isu besar, tetapi sebenarnya ia adalah isu yang kecil. Tetapi dibesar-besarkan, kemudiannya ia akan menjadi racun. Macam tadi kan, kalau kita ni bakar plastik, apa yang keluar? Ada partikel yang toksik je yang keluar daripada pembakaran berkenaan. Jadi kalau itu terjadi, orang yang mengkali pemikirannya mula-mula aku okey pelang sama Syatul. Tapi ada lagi kan semacam tu. Ya kan? Apabila dibakar kan? Bakar lagi, bakar. Lain lagi mata curi. Okey. Macam belum kau tahu. Macam tu jadi betul api lagi. Belum kau tahu Macam tu lagi tu. Very convincing kan? Pengalamanku. You mau nantilah kita ni jangan depan ke dia. Nanti tani separate session sungkai bila. Macam itulah. So perkara tu macam seolah-olah ia benar. Sedangkan kita ni yang cabaran kita ni sekarang ni adalah fitnah dunia. Which is perkara tu ada langsung. Kerana sekali Syatul ni sebenarnya dah ada pelang apa-apa. Ya dia tak apa-apa ni. Dia tak apa-apa, tapi rupanya di belakang Masya Allah, gosip pasal ya, memang luar biasa. Luar biasa, banyak pahalanya barat. Pahalanya barat. Belah kanan kalau yang nampak present macam ni, garanti. Baik pahala tu. Ramai terang macam. Alhamdulillah. So perkaraan ni, iatah yang kita ni kan elakkan. Apabila kita ni berada dalam satu organisasi, kalau dalam konteks pekerjaan kita ni, kalau kita ni dalam konteks keluarga kita ni pun ada macam ni. Sebab itu macam mana keluarga itu ndak berbaik sama ipar, sama duai kan, lurus kata bukan ikan duai adik-beradik, sama adik-beradik sendiri sama adik-beradik, so macam-macam lagi. And then sampai ke tahap apabila indung bapa ni yang dengamkan sama adik-beradiknya, contohnya jangan kamu mengagang tu, mulutnya yang kamu mengagang nama tu, kamu dah tahu sakit kau ni sakit kau ni macam-macam sudah dibuatnya. Benar.
kau dengar cakap mama ni, jangan kamu mengagak. Ini yang perkara yang indah bagus lah. Sedangkan benda tu jangan kita ni ajarkan lagi kepada anak kita ni supaya memutus silaturahim yang sebenarnya boleh diperbaiki dengan walaupun adanya konflik atun tadi. Jadi sebenarnya konflik boleh kita ni leraikan dengan kita ni bersemuka dan kemudiannya kita ni dudukkan perkara apa sebenarnya yang membagikan di beradik ni berkelahi ataupun dalam pekerjaan tu ia ni bermasa muak melihat siatul macam tu kan. Saya wow saja. Ya, wow, rupanya. Tapi kan sekiranya bila kita ni mempunyai masalah, jadi kalau tadi Puan ada mengatakan duduk berbincang untuk meleraikan masalah. Tapi kalau bila berbincang ia mungkin hangat. Jadi macam mana? Adakah berbincang itu lebih baik ataupun kita ni berdiam diri lebih baik? Minum melo dulu. Okay. Mungkin sambil makan aiskrim. Yalah. Sejuk sedikit. Sejuk sedikit. Ada perkara yang boleh kita ni bawa duduk. Okay, dan ada perkara yang bukan masa tu terus. Karena ia mesti kita ni pakailah psikologi dan kemudiannya pakai secara kelembutan lah. Macam kalau orang karas kita karasi lagi. Kan aku nak mau jumpa si wali, nak mau terpaksa jo kita kena sampai pagi. Terpaksa awak berlakon taku ni kan plastik, fake. Okay, itu lagi tu definisi seterusnya sudah toksik, ia lagi fake. Okay, terpaksa dia berlakon. Tapi ada perkara-perkara yang kita ni pakailah kebijaksanaan kita ni. Okay, dan imbang-imbangi. Saya suka dengan soalan itu sebabnya kadang-kadang betul kita ni sudah mencuba. Okay, mencuba berapa kali sudah ni. Lepas itu bertahun-tahun sudah perkaraan ni indah pernah kan terlerai. Ia kan mendengar cakapku, ia nak mendengar. Okay, so setakat kemampuan jangkauan pemikiran kita ni, kalau sekiranya kita ni sanggup, kita ni teruskan. Sebabnya sebenarnya kita ni indah kena suruh berputus asa. Betul. Okay, dan untuk satu perkara yang baik ini memang banyak ujian lah untuk kita ni mencapai ianya tu. So perjalanan untuk kita ni mencapai kiranya tadi konflik dalam keluarga ataupun di mana-mana, kita ni kan meleraikan perkara itu, it will take time. Ya indah akan terus dia baik indah. Atu lagi kita manusia plastik kok. Bukan lagi plastik kok. Kuat lagi pakai off. Kalau plastik itu ditukar jadi toksik, macam mana sebutannya? Toksik kok. Ya ada kol lah ujungnya. Tapi alhamdulillah kita ni pada ketika ini berada di bulan Ramadan. Exactly. Rasa-rasanya ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita ni merubah diri dan juga mempertingkatkan usaha kita ni ya. Betul. Di bulan Ramadan syaitan dibelenggu. So yang tinggal hanya lagi diri kita ni ya. Syaitan dalam diri. Jadi itulah maksudnya di sini sebenarnya kita inilah yang perlu memperbaiki diri dalam mana-mana hal yang boleh mendatangkan keburukan ya kepada orang sekeliling kita ni, khususnya pada tajuk kita pagi ini manusia plastik. Jadi macam mana tanggapan Puan Irna sendiri kalau mendapati diri ini sebenarnya adalah antara yang toksik dalam satu-satu jabatan ataupun di dalam satu-satu keluarga, untuk memperbaiki diri kesempatan di bulan Ramadan ini mungkin ada tips dan juga tunjuk cara. Baik. Tunjuk cara masak tadi sudah. Memasak orang toksik dia. Macam mana kalau sekiranya perubahan ini ia akan ada kalau orang berkenaan itu sudah mengetahui siapa dirinya dan kemudian menyedari apakah kekhilafan yang ada dirinya. Kalau permulaannya itu tiada pada seseorang itu, insya-Allah ia akan payah. Tapi perubahan ini adalah sesuatu yang orang berkenaan sudah menyedari. Ia terfikir yang aku rupanya yang pencetus segala-galanya ni. Pencetus rumah bagus. Aninda pencetus kepada segala namanya toxicity tadi, apa mer plastik apa. Jadi kalau ia sudah realize ia ada self realization yang aku perlu berubah, silakan. Tapi secara pengalaman lah, pengalaman saya lah, orang yang toksik ni kadang-kala ia dah merasakan
toksiknya ke dia ataupun plastiknya ke dia tu di hadapan orang ramai. Betul. Sebabnya ia sudah macamnya ketani terbiasa dan seisi dengan ia punya darah dagingnya. Betul. Siapa yang berperanan untuk menyedarkan mereka ini? Kadang-kala wali, ini adalah satu proses. Sama macam client counselor. Alright? Kadang-kadang ada orang yang suka apabila ditegur. Ada orang suka apabila dinasihati. Tetapi ada yang langsung, jangan tak kau akan mengajar pada aku. Aku dulu makan garam. Aku dulu makan sirap. Okay. Apanya Ustaz Isyam, kita bagi dah tinggi. Dia dulu makan sirap. Kan? Dia bagi dah tinggi. Jangan cakap betul lah. Aku dulu makan gulanya. Kita kecil manisnya. Jadi sebenarnya ia adalah satu proses di mana kalau sekiranya orang itu suka dinasihati. Kadang-kadang ada orang ni juga, aku nak mau jumpa orang ni. Aku nak mau ada nasihat daripada dia. Tapi contoh-contohlah saja. Kan anak-anak remaja. Kadang-kadang indung bapanya bagi nasihat, ia nak mau dengar. Kenapa? You see, there's always a reason. Jadi kalau orang yang toksik kan ni, siapa tempatnya, ia indah kita dapat menentukan. You see, sebabnya itu tu bah. Any perubahan ni adalah sebenarnya perubahan dalam diri sendiri. Orang lain boleh memotivasi, memberikan idea, macam melihat keadaan. Okay? Tapi biasanya orang luar lah. Jangan orang dalam. Lain ceritanya orang dalam, lain lagi tu. Itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau sekiranya macam contoh dalam family, ia bermasalah, sudah tu bermasalah dalam family berkenaan, and then the family juga akan menasihati. Melainkan family yang menasihati itu adalah indah melawankan mana-mana pihak, and then andang sudah family berkenaan itu menghormatinya, cematu peranannya, itu insya-Allah boleh lah. Kalau sama juga boleh mencuba, belum habis. Boleh mencuba. Kalau yang menerima, tidak menerima, atau belum tentu lagi. Jadi dalam perkara ini, tadi soalannya was, kalau sekiranya siapa yang dapat menasihati? Sebenarnya it is a process. And then kita ni ngambil sukut Ramadan ni, kita ni sebenarnya refleksi masa kita ni, refleksi diri, analisa diri, muhasabah diri, apa lagi tarbiyah hati kita ni sebenarnya. Bulan kerinduan ni 9 Ramadan, bulan pendidikan, bulan Al-Quran ni. Dan Al-Quran pun sepatutnya jadi panduan kita ni beragama Islam dan juga hadis. So itu tak apapun cerita-cerita yang dulu-dulu tu kita ni ambil iktibar. Soalnya perjuangan kalau kita ni kan ngalih kunyah, aku sakit betul wali ngalih ku bekerja dia. Macam-macam lah kira ya stres lah. Tapi kalau kita ni fikirkan perjuangan Rasulullah, kalau kita ni mengambil Rasulullah itu sebagai idola kita ni, mesti sebenarnya. Bukannya sekiranya, bukan. Ya sebenarnya mesti. Kerana untuk yang beragama Islam, itu adalah kekasih Allah. Perjalanan baginda menyebarkan agama Islam tersebut memang sangat luar biasa sekali. Dan banyak sekali cabaran-cabarannya. Tahu sebenarnya kan topik ini memang menarik. Tapi kan, masa kita ni, boleh sambung nanti. Boleh sambung lepas nanti. inilah. Tapi Alhamdulillah dengan adanya perkongsian ini dapat membuka minda kita ni. InsyaAllah. Dan ianya bukan tertumpu kepada ataupun kita ni menunjukkan kepada siapa-siapa, tapi tadi reflect kepada diri kita ni sendiri. Betul. Adakah diri kita ni, kalau diri kita ni boleh ubah. Betul. Kalau tersedar. Ya, tani doa sebenarnya untuk orang lain yang kita ni rasa ia toksik, yang dah merasa ia toksik, kita ni doakannya. Okey. Mudah-mudahan terbuka hati. Yes, mudah-mudahan tahun ini kita ni design Ramadan kita ni dengan yang sebaik mungkin. Amin. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Puan Nur Puan Nur Nawati dalam segmen pembangunan masyarakat kali ini. Panjang lebar perbualan kita ni. Ada kesempatan bersama lagi di lain waktu ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.